Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar setia Bursa Cik Cek. Okey, bertemu kita kembali. Okey, last saya bagi saya rasa mungkin sebulan lepas lah kot, saya pun tak ingat sangat. So, macam mana semua? Market hari ni okey? So, saya harap semua orang dapat buat profit lah hari ni. Uh, saya sendiri tak sempat nak trade hari ni. Saya just hold apa yang saya ada. So, yang lain ni saya harap masing-masing mana yang trade tu uh, dapat buat keuntungan, mana yang dalam mode invest tu masih dalam steady lah counter yang pegang tu. Okay. Tadi saya sempat tengok dalam grup alumni Smart Saham ramai hari ni juga yang dapat untung. Okay, tanyalah kepada semua yang berjaya dapat untung hari ni. Okay. Memang power, memang bagus. Okay, saya pun agak dah lama jugalah tak day trade sebab agak busy sikit lah dengan kekangan. But saya still trade swing dan juga ada invest sikit lah serta counter. Okay, so macam mana semua? Semua okay? So sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. So apa kata tuan-tuan dan puan like dulu, okay, share kat kawan-kawan. Okay, sebab hari ni topik yang saya nak bawakan saya rasa agak penting lah untuk semua yang terlibat dalam dunia saham, sama ada sebagai investor ataupun trader. Okay, sebab kita nak tahu satu isu yang actually isu ni dia tak adalah baru nak hot. Dia ikut season lah tapi benda ni memang berlaku. Okay, memang berlaku dalam stock market, iaitu mengenai stock market manipulation. Okay, so saya tak pasti sama ada anda semua biasa dengar tak pasal ni. So kalau tak biasa dengar, okay, boleh keep watching, okay, keep sharing, okay, bagi ramai-ramai dengar, bagi ramai ambil tahulah, ambil cakna apa mengenai manipulasi di dalam stock market. Okay. Okay. So dekat sini, okay, sementara kita tunggu kawan-kawan kita lagi kita tunggu kawan-kawan kita lagi dalam masa seminit dua lagi. So boleh mungkin siapa pendengar kat sini boleh share, okay, untung tak hari ni, okay, siapa untung mungkin boleh say I, okay, komen, letak kat ruang komen, okay, saya untung tuan, okay. Kalau rugi, kalau rasa nak share pun boleh, tak ada masalah, okay. Macam saya cakap terus terang hari ni saya tak ada rugi, tak ada untung, okay, sebab saya masih hold dengan pegangan saya, okay. Okay. Okey. Okey, Tuan Iz Muhammad. Okey, untunglah tu Tuan Afif Iza sedang untung. Okey, power ni Tuan Afif Iza ni. Okey. Sedang untung, maksud dia belum TP lagi tu ya. Tuan Amirul Izwan terciduk bos. Alamak, kenapa tuan? Alamak. Okey. Terciduk tu tapi dah jual ke apa? Tapi kalau terciduk tu maksud dia cut loss awal, so is considered a winning trade, okay? Maksud dia anda mengikut trading plan anda, so I would say it's a good decision. Sebab anda tak akan tahu, kita tak akan tahu sama ada konten kita cut loss tu akan jatuh lagi ataupun akan naik, okay? So it's better kalau kita still follow trading plan kita, okay? Nak cut loss awal-awal, okay? Tuan Saifullah, hold lagi, harap naik lagi, amin. Okay, bagus. Okay, maksud dia ni saya assume Tuan Saifullah ni pun dalam portfolio yang masih hijau, okay? Okay, so saya rasa kita dah boleh mula Okay, so kalau tengok kat skrin sini, tajuk yang saya nak bawa pada hari ini adalah stock market manipulation. Okay, stock market manipulation. Macam saya terangkan pada awal tadi, okay, saya nak terangkan kepada semua pendengar, pada semua trader, pada semua investor, okay, satu situasi yang mungkin tak ramai, mungkin ada yang tahu, mungkin ramai yang tak tahu, tapi setakat perbualan saya dengan rakan-rakan saya, okay, di luar sana, okay, kebanyakan mereka actually tak aware pun pasal benda ni, okay. So ramai orang faham yang dalam stock market boleh buat duit, sama ada sebagai trader, sama ada sebagai investor, tapi dalam kita tahu dia punya positive side, kita pun patut tahulah dia punya I would say the dark side of it lah, okay. The dark side of stock market. Saya akan terangkan lagi detail. Tak bermaksud stock market ni adalah tempat yang jahat. No, it doesn't. I doesn't conclude like that. Okay, saya akan terangkan lebih detail.
mengenai situasi yang berlaku di dalam stock market. Okay. Okay. Actually dekat mana-mana pun, okay, bukan setakat stock market, even in general dalam apa-apa kita buat, dalam apa-apa kita involve, for sure akan ada manipulasi. Okay. Let's say kalau kita bekerja pun, di tempat kerja kita pun akan ada manipulasi. Okay. For example, kalau orang yang bertugas dalam bidang, bukan bidang lah, dalam department tender ke atau sales ke, okay, pun saya yakin memang you guys akan, lama-lama you guys kerja, you guys akan perasan akan ada manipulasi dalam sales tu, manipulasi dalam tendering stage. Okay, even dalam kerja swasta ke, kerja government ke, anywhere pun, okay, mesti akan ada manipulasi berlaku. Okay, so begitu juga dalam stock market. Okay, stock market pun tak terlepas daripada manipulasi. Okay, dan kat sini saya nak highlight, first of all, kita kena acknowledge, kita kena admit yang manipulation is real. Okay, is real, is happening. Benda ni memang berlaku. Okay, dan benda ni in fact authority, related authority pun aware benda ni. Okay, so that's in the first place kenapa kita ada authority. Okay, kalau kat Malaysia kita panggil SC, Security Commission, yang bertanggungjawab mengenai stock market lah, pasal undang-undang stock market. So dalam banyak undang-undang dalam Security Commission, there's one portion of it mengenai manipulation stock market. Okay, okay, kita tengok ya. Stock market manipulation ni happen all around the world. Okay, dia bukan berlaku di Malaysia saja, bukan berlaku di US saja, bukan berlaku di UK saja. Okay, it's happening all around the world. Okay, kalau you guys rajin research, kalau you guys rajin baca, macam saya memang minat lah nak baca benda-benda macam ni. So memang actually it's happening all around the world. Okay, tapi kalau kita nak go through every continent, every country, memang terlampau banyak. So kat sini saya fokus dekat yang terdekat dengan kita. First kat Malaysia, second dekat Singapore, third dekat Hong Kong. Okay, saya akan pergi satu persatu. Contoh-contoh yang berlaku manipulasi stock market di ketiga-tiga negara ini. Okay, sebelum saya pergi ke step satu negara, okay, kat sini kita kena faham kenapa stock manipulasi ni boleh berlaku. Okay, mungkin kalau ada para pendengar nak cuba teka, okay, kenapa stock market manipulation ni boleh berlaku? Boleh letakkan ruangan komen. Tuan Afif Iza, hidupku dimanipulasi. Oh, lain macam Tuan Afif. Dimanipulasi kenapa tu? Okay. Okay, kalau tak ada siapa yang dapat jawab, tak apa. Saya bagi jawapan dia. Okay, actually kalau kita fikir, manipulasi ni berlaku, kita boleh, kita tengok dari dua sudut, dua perspektif. First, perspektif orang yang memanipulasi. Second, perspektif orang yang dimanipulasi. Okay, Tuan Muhammad Razin cakap, dia orang main game. Tuan Afif Iza, kepentingan kuasa-kuasa besar. Okay. Roughly about it lah. Okay, you guys dah dapat idea kenapa. So, okay, back to my point before. So, first kita tengok dari segi pemberi manipulasi, pemanipulasi itulah kita panggil tu. Okay, orang yang nak memanipulasi market ni, dia ada niat, tujuan dia sendiri. Okay, dia ada tujuan dia sendiri. Kenapa dia nak buat manipulasi? Okay, I would say, of course setiap orang akan ada different reason, tapi the end reason of it, the end target is, orang yang memanipulasi tu dia nak buat untung yang banyak. Okay, that's why dia buat some manipulation around the stock market. Main target dia adalah untung yang sangat-sangat banyak. Okay, so dia nak play around with that. Dan dari sudut orang yang dimanipulasi pula, okay, kenapa dia boleh dimanipulasi? Banyak reason boleh jadi. Tapi saya nak highlight dua reason utama. First, sebab kekurangan ilmu. Okay, kekurangan ilmu mengenai stock market, which is saya akan explain dengan lebih detail lepas ni. Second, mungkin dia ada ilmu tapi dia tamak. Okay, dia tamak. So bila tamak, so pemanipulasi ni dia pandai untuk memanipulasi emosi kita. Okay,
Sebab dia tahu kebanyakan orang yang masuk stock market ni kebanyakannya adalah jenis tak sabar. Okay, bukan semua. Saya tahu bukan semua, tapi kebanyakan orang yang masuk stock market ni berfikiran, okay, aku nak kaya cepat. Okay, sebab tu aku masuk stock market. So dekat sinilah pemanipulasi memainkan peranan dia. Okay, sebab dia tahu wujudnya orang-orang macam ini di dalam stock market. Okay, so dekat sini kalau kita nampak, dia adalah supply, macam biasa dia adalah supply and demand. Okay, dan dia kalau tak ada salah satu, dia tak akan jadi. Dia yang mana start dulu tu, saya rasa dia macam chicken and egg, macam telur dengan ayam. So kita pun tak tahu mana satu start dulu. Okay, kalau orang tak ada orang memanipulasi, tak adalah orang dimanipulasi kan, betul? Tapi kalau tak ada orang yang tamak, so tak adalah orang yang nak ambil kesempatan. So it works both way. Okay, kalau ramai yang tamak, ramai yang tak ada ilmu, maka ramailah yang juga mengambil kesempatan. Okay, sebab kalau tak ada siapa yang so-called layan, tak ada siapa yang layan pemanipulasi ni, so benda ni tak akan terjadi. Okay, okay. Saya baca komen sekejap. Tuan Faris Omar, ada kaitan dengan efficient market theory. Okay. Puan Afida, they are smart and they have money. Okay. Tuan Hidayat Ghazali, Remora mode on. Okay. Maaf tuan, suara slow. Oh. Okay. Pihak technical kami akan check. Sekarang okay ke suara? Tolong komen balik kalau slow. Tuan Janggut Mas, macam data prep ke? Okay. No comment Saya tak nak komen pasal counter, saya nak komen pasal behavior stock market manipulation. Okay. So lepas saya highlight ni, mungkin tuan akan dapat judge sendirilah either is manipulasi ke ataupun is a real thing. Okay. Okay. So suara dengar saya. Okay. Okay. So saya akan pergi contoh pertama di negara kita sendiri Malaysia. Okay. Actually banyak dah terjadi dekat Malaysia ni sendiri, sama ada kita aware atau tak je lah. Okay. Manipulasi berlaku di dalam stock market. Okay. So kat sini saya akan highlight 4 sahaja. Okay. Okay, saya akan highlight 4 berlaku pada waktu yang berbeza. Okay, yang pertama kalau kita tengok 2019, yang ini 2010, yang ini 2020 dan yang ini pun 2020. Okay, saya akan go one by one supaya kita semua orang aware apa yang sebenarnya berlaku. Okay, first, Bursa suspends dealer for manipulating trading activities of Milex Corp share. Saya pun tak ada yang sebut. Okay, so kita tengok dengan detail kat sini. Okay. Okay, ini artikel daripada The Edge The Edge Market. So it's sumber yang boleh dipercayai mengenai apa yang berlaku ni lah. Okay, kalau kita tengok di sini, Bursa Malaysia has publicly reprimanded a share dealer lolling for engaging in manipulative trading activities in securities. Okay, kalau kat sini okay, lepas ni tuan-tuan dan puan-puan akan nampak lah dia punya pattern. Kat sini kalau kita nampak dia orang yang memanipulasi ni adalah a share dealer. Okay. Lepas ni saya akan bila saya dah habis terangkan apa yang berlaku di Malaysia, di Singapura dan di Hong Kong, tuan-tuan akan perasan, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan pemanipulasi ni kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan yang mempunyai how to say authority untuk buat. Okay, sama ada dari segi modal ataupun dari segi position. Okay, macam kat sini contoh pertama yang saya tunjuk, dia adalah share dealer. Okay, which mean dia ada position kepada benda tu. Okay, sama ada dia ada big money atau tak, saya tak sure, tapi for sure a share dealer dia ada position untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang dia benarkan lah. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini, in addition, he is required to undergo training on conduct or professionalism of dealers representative offence. Okay, dealers representative ni salah satu dia contoh adalah remiser. Okay, which mean remiser dia ada position untuk buat benda tu. Betul lah ni commission dealer representative of investment bank. Okay, macam ni. Dan kalau kita tengok, okay, undertaken in the accounts of 3 clients at 2 different periods, each spanning overall several months. Okay, kalau kat sini
kita tengok kesalahan dia adalah dia menggunakan klien dia punya account untuk buat manipulasi, which is one type of manipulation in stock market. Saya akan terangkan 5 type sekejap lagi. Tapi ni saya bagi contoh dulu bagi semua orang dapat tangkap. Okay. This cross trades had generated artificial trading activity and volume. Okay, benda ni memang sangat-sangat kerap berlaku, okay. Cross trade sebab dia nak tunjukkan yang ada volume dekat suatu counter, dia nak attract orang. Okay. Tujuan dia, okay, tengok tujuan dia. This caused the price of Milex to rise and created an appearance of upward trend of the share price or maintain the share price at certain price level. So ini adalah tujuan dia. Okay. Itu contoh pertama. Tengok contoh kedua. Dealer's Wrap. Dealer's Wrap ni salah satu contoh dia adalah Remizer. Sama juga dia ada orang yang ada position untuk membuat tu. Okay. Dealer's Wrap sanction for false trading, market manipulation. Okay, kita tengok. Benda ni berlaku pada tahun 2010. Tengok, dia tahun yang berbeza tapi benda yang hampir sama je berlaku. Macam saya cakap awal tadi kan. Tadi 2020 tak silap saya. Betul, 2020. Dan ni 2010. Pun dah berlaku pun sebenarnya. Okay. Tapi kat sini, orang lain pula dan dia adalah daripada syarikat yang lain. Daripada broker yang lain, Kenanga Investment. Okay, kat sini saya nak highlight. Bukan bermaksud broker-broker ni tak bagus, No. Orang yang bertugas di broker tu yang membuat kesalahan. So, kita jangan judge broker tu tapi kita judge kepada orang yang membuat kesalahan tu. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Apa dia buat? Okay, dia buat false trading and market manipulation involving 41 million shares. Banyak tu ni pun sama. Dia guna klien dia punya account. Yang ni lagi dahsyat. 10 klien dia. Okay. Power tak power Okay, mungkin yang pelik. Macam mana dia boleh access klien dia punya account kan? Okay, memang itu adalah Remizer memang ada access kepada klien punya account. Sebab tu kalau nak pilih Remizer, kalau boleh carilah orang yang anda kenal ataupun orang yang anda percayai, ataupun mungkin kalau tak dia kenal, tak dia percayai pun mungkin referral kawan yang memang kita rasa dia yang boleh jaga akaun kita dengan betul, yang takkan menyalahgunakan akaun kita. Okay. Itu pun penting juga. Sebab kalau tak, tengok jadi macam ni. Okay. Dia menggunakan akaun klien dia untuk membuat manipulatif. Okay. Macam ni kita tengok. Apa yang dia buat kat sini? Dia ada banyak. First, dia buat entry of orders which were several bits lower than the last done price. With no real intention to have the buy orders match. Okay. Ni, kalau siapa yang selalu intraday dan selalu tengok market depth, dia akan faham lah apa maksud dekat sini. Ini kita panggil painting the, saya dah lupa nama dia, painting the tape. Painting the tape. Okay, painting the tape. Saya akan terangkan lebih detail. So, maksud dia membuat fake intention. Okay, kat sini. Tu apa yang dia buat. Lepas tu, second kesalahan dia buat series of buy orders in succession through any one of the 10 accounts with the same price. Okay, nampak tak? So, maksud dia, dalam satu harga yang sama, okay, let's say harga stock pada waktu tu adalah RM1, for example. So, dia menggunakan 10 account klien dia beli semua RM1 tu, okay, sebab nak menunjukkan ada demand dekat situ. Okay. Tu kesalahan yang dia buat. Okay. Kat sini dia kata 12 million. Okay. Saya cuba highlight mana yang penting sahaja. Okay, kat sini By engaging in the manipulations, managed to sell about 70% of the sell orders and bought about 55% of the buy orders. Okay. Macam tu je dia buat duit dekat stock market dengan memanipulasikan account klien dia. Okay. Tak apa, kalau anda tak faham lagi macam mana cara dia buat ni, saya akan terangkan lebih detail after this. Cuma saya nak menunjukkan benda ni benar-benar berlaku. Bukannya saya membuat cerita. Okay. Ni saya nak tunjuk dulu bukti-bukti yang benda ni memang berlaku. Okay. Tu contoh kedua. Kita tengok contoh ketiga. Berlaku pada 2020. Okay, yang ni lain pula. Dua yang pertama tadi saya tunjuk adalah dilakukan oleh Dealer's Wrap. Okay. Third dilakukan oleh PDT. Iaitu Proprietary Day Trader. Okay. Kita tengok sikit apa benda dia buat.
Okey, kita tengok apa dia buat Okay, dia kena 10 months trading suspension sebab dia manipulative activities. Okay. Okay, tengok dia buat apa. Okay. Theo, the regulator said, had placed buy orders at multiple price level in quantities of 200k to 500k units per order at or near the best bid price in the short interval which control the buy side of the order books. Okay. Faham tak? Maksud dia, okay, kalau kan kalau dekat market depth tu ada buy side and sell side. So dekat buy side tu dia letak sangat-sangat banyak queue dengan intention tak nak beli pun. Dia nak membuat fake intention. Okay. Saya akan terangkan lebih detail nak bagi faham lepas ni. Okay. Cuma saya yakin kepada alumni Wyckoff dia dah faham lah saya rasa mungkin dah faham apa yang saya cuba masukkan. Sebab dalam Wyckoff memang kita ajar behavioral market. So, this is one part of it. Okay. Dalam market memang ada manipulasi. So, dia akan ditunjuk, benda tu akan tertunjuk dengan sendiri di tape reading, di volume, di price dan juga dekat orders punya queue lah. Okay. So, the process gave rise to the misleading appearance of strong demand for the relevant counters. Okay. Dia nak nampakkan stok ni banyak sangat demand. So, dia nak attract ramai pembeli. Okay. Kita tengok counter yang dia buat adalah MBSB, Dinex, okay, Hibiscus, Dinex Warren, Johan, Sapura, UMW, Oil, Velesto sekarang and Sinohuan. Okay, kat sini saya nak highlight, bukan bermaksud semua counter dekat sini adalah counter manipulatif. Bukan Okay, mungkin some of it yes, some of it no. Okay, you guys decide sendiri. Mana satu yang ya, mana satu tak. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini, kita jangan salahkan broker tu dan kita jangan salahkan counter tu. Okay, sebab pemanipulasi ni dia boleh buat dekat mana-mana counter pun kalau dia nak buat. Kalau dia ada position dan kalau dia ada money. Okay. So, saya juga akan terangkan macam mana kita nak elakkan daripada terkena manipulasi ni. Okay. Dalam slide saya yang seterusnya lepas ni. Okay. So, kita tengok. Okay, ni dia punya law apa yang dia kena. Okay. So, nampak tak? Benda ni memang berlaku tuan-tuan dan puan-puan boleh Google balik tajuk ni dekat Google kalau nak baca lebih detail lah. Kalau rasa benda ni tak betul, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh study balik. Okey, yang keempat, SC ni Security Commission SC SUS ex-directors ex-remisers. Okey, nampak? Kat sini keempat ni orang yang buat adalah director dan juga remiser. Again, orang yang mempunyai capacity untuk buat. Okay, orang yang ada position untuk buat. Okay. Okay, dekat sini kita tengok apa pula dia buat. Tengok, okay, dia adalah invest dengan kenanga. Okay. Okay, kat sini dia tak terangkan sangat detail lah apa benda yang dia buat. Dia cuma cakap manipulatif. Cuma dia tak cakap manipulatif yang jenis macam mana. Again, my point, orang yang buat adalah orang yang ada position. Okay. Okay. Next kita akan pergi ke okay, itu apa yang berlaku di Malaysia Okay. Mungkin dia fikir, oh kalau macam tu tak baguslah masuk dekat stock market Malaysia banyak manipulasi. Okay, no. Okay, it happens everywhere. Macam saya cakap kat sini, it happen all around the world. Okay. So saya akan pergi dekat Singapura pula. Okay, kita tengok apa yang berlaku di negara jiran kita. Okay, sebelum tu so far so good. Ada apa-apa soalan so far? Okay, Tuan Alwi Adam ayat Tuan Alwi Adam, the action of the trader is manipulative, not the broker or the counter. Okay. So, kalau tak ada apa soalan, saya proceed dengan kita tengok apa yang berlaku di Singapura. Okay.
Singapore saya tunjuk satu je lah Okay. 8 billion Singapore dollar penny stock scandal. Former executive jailed for role in audacious manipulation of Singapore stock market. Okay. Again, executive, former executive, which mean dia ada position. Okay. Kita tengok apa yang berlaku di Singapore. Okay, ni keluar di Today Online. Okay. Berita Singapore pada 2019. Okay. The first of 3 individuals linked to the penny stock crash of 2013, which wiped out 8 billion Singapore dollar. Woi, banyak 8 billion. From the Singapore stock market will be thrown behind bars for 3 years. Okay. Dia kena penjara 3 tahun disabitkan kesalahan. Okay. Tengok apa macam mana dia buat, kita baca. Okay. Formerly dia interim CEO. Oh, dia interim CEO je pun. Sempat lagi dia buat. Okay, dia memang dah fikir dah nak buat. Okay. The most audacious, extensive and injurious market manipulation scheme ever in Singapore. Okay. Tengok, baca sekejap. Sophisticated, systematic and sustained. Okay. Okay, tengok ayat dia. Sophisticated, systematic and sustained. Okay, orang yang memanipulasi ni, dia memang dah, I would say dia dah plan lah. Okay, dia dah rancang. So, diorang punya strategi sangat-sangat sistematik. Tetapi, sesistematik macam mana diorang pun, okay, Security Commission ada cara untuk track. Okay, macam tadi saya tunjuk dekat Malaysia, ramai yang dah kena tangkap. Ini dekat Singapura pun kena tangkap. Okay, so jangan ingat diorang ni hebat sangat lah. Okay, sehebat-hebat diorang pun, so akan ada juga yang berjaya menangkap. Okay. Okay, ni apa yang dia buat Open multiple accounts. Okay. Wanted to create a false appearance in the market for the securities. Okay. He opened multiple trading accounts using his and his wife's name. Okay. So, who were in intimate relationship at the time of the offense made use of this account to trade and hold securities. Okay. Oh, to have control a web of 189 trading accounts. Woi, banyak tu. Okay. To create an artificially inflated market. Okay. Kita tengok, kita baca macam mana dibuat. Okay, basically first dia buka banyak account. Okay, dia buka banyak account untuk membuat manipulasi. Cuma kita tengok, dia ada bagi tahu tak sama ada teknik manipulasi dia. Okay. Okay, about the crash. Okay, tak apa. Dia tak bagi tahu detail. Okay, dia cuma bagi tahu cara dia, secara general, dia buka banyak account. Okay. Cuma macam mana spesifik cara, dia tak cerita dekat sini. Okay. Mungkin ada dekat artikel lain. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kalau berminat, boleh study. Cuma kat sini, nampak tak? Dia punya manipulasi tu, dia menyebabkan stock penny tu crash. Ini pun salah satu reason lah kenapa kalau boleh kita janganlah suka sangat dengan stock penny, super penny ni sebab memang senang dimanipulasi. Okay. Not even dekat Malaysia je, dekat Singapura pun sama kalau kita tengok kat sini. Okay, ni stock penny yang kena. Okay. Next, saya akan pergi ke Hong Kong. Okay. Hong Kong police arrest 12 in stock manipulation scheme. Kita tengok. Okay. Okay, dia tangkap 12 orang jalankan stock manipulation. Kita tengok macam mana dia buat. Okay, macam kat sana dia panggil SFC Securities and Futures Commission. Lebih kurang je. Okay, kita SC, Security Commission. Okay, dia punya authority lah untuk mengawal selia stock market. Okay. Kita tengok. Dia tak ada beritahu macam mana. Okay. Okay, pun tak ada juga. Cuma nak cakap manipulasi ni wujud juga di Hong Kong. Okay. So,
dekat mana-mana pun memang wujud. So jangan sebab kita tahu kat Malaysia jadi kita rasa oh tak bagus lah Malaysia punya stock market. No it happens everywhere. Kita kena ambil tahu dan kita act from it lah. Okay. Okay. Saya akan pergi kepada type of manipulation. Okay, sebelum tu ada apa-apa soalan? Okay, sebelum tu kita berehat sebentar kita benarkan pesanan penaja. So siapa ada soalan boleh type di ruangan komen. Okay, temu kita kembali. Okay, itu sedikit sebanyak mengenai apa itu Wyckoff. Okay, which is basically mengenai behavioral understanding the behavior market. Okay. Okay, kita sambung So sekarang tadi saya dah memberikan beberapa bukti yang menunjukkan manipulasi itu manipulation is real in stock market. Okay. Dan benda ni memang dah diketahui oleh related authorities seperti Security Commission, dan mereka ada undang-undang dia sendiri untuk membendung, dan mereka ada undang-undang sendiri untuk mengenakan tindakan kepada orang yang memanipulasi stock market. Okay? Sebab kalau kita biarkan je manipulasi ni berlaku tanpa ada tindakan undang-undang, so stock market ni akan jadi tempat yang tidak kompetitif untuk investor lah, untuk trader. Okay? Sebab kalau semua orang yang ada position boleh memanipulasi, so maka makin lama makin ramailah yang tak berminat untuk menyumbangkan ataupun untuk invest ataupun trade di dalam stock market. Okay, so kita patut berterima kasihlah terhadap kita punya authorities yang telah berjaya, I would say memang sangat agresif, okay, dalam membendung benda-benda ni daripada berlaku. So kalau tuan-tuan dan puan ada jumpa ataupun tahu mana-mana manipulasi, mungkin boleh report directly to SC. Okay. Okay. So sekarang saya akan bagi tahu type of manipulation. Okay. Jenis-jenis manipulasi di dalam stock market. Okay. Dia actually ada banyak kalau kita nak go through one by one, tapi saya ambil 5 yang main. Okay. So yang pertama churning, kedua painting the tape, ketiga wash trading, keempat cornering, kelima insider trading. Okay. So kita pergi one by one kita pergi churning. Okay. Churning ni apa yang berlaku? Banyak berlaku di Malaysia yang tadi saya tunjuk. Okay. Dia adalah repetitive buy and sell by the broker using client's account. Okay. Ni memang sangat-sangat direct benda ni. Dan macam saya tunjuk tadi, benda ni memang berlaku. Okay. Contohnya berlaku di Malaysia kan. Saya tengok dalam empat contoh saya tunjuk tu memang mostly adalah orang yang bekerja dalam broker yang mengambil kesempatan. Okay. So kalau kat sini ni agak recently berlaku pada 2021. Okay. Lagi satu contoh saya nak tunjuk. Bursa Malaysia reprimands, fines and strike dealer rep of register for abusing client's account. Okay. Kita tengok sekali lalu. Okay. Okay. Ni pun sama carrying out trades in the accounts of two clients without their permission. Seperti saya cakap, carilah reminder yang anda percayai. Kalau tak ada kenalan, anda boleh tanya orang-orang yang anda boleh percayai, yang boleh recommend. Okay? Sebab tak semua orang berlaku jujur dalam tugas masing-masing. Okay. Macam ni, dia misuse client's A account to carry out his own trading activities of share speculation on numerous trading days. Okay. Lepas tu, diguna klien B punya account pula. Okay, buat benda yang sama. Okay, nak membuat manipulasi di dalam market. So, contoh seperti ini dan juga contoh-contoh yang saya bagi sebelum ni, itu adalah contoh
dalam type yang pertama, type manipulasi yang pertama, iaitu churning. Iaitu broker menyalahgunakan trading account client untuk sendiri punya tujuan lah. Okay. So, kalau nampak kat sini, memang Bursa Malaysia Securities dan juga SC dah mengambil tindakan. Okay. Itu adalah contoh yang pertama. Okey. Contoh yang kedua. Painting the tape. Okay. Dia cat tape tu. Okay. Kalau siapa yang faham tape tu kat sini maksud adalah apa yang sudah berlaku dekat market lah ataupun yang akan berlaku lah. Sama ada dekat chart ataupun dekat market depth. Okay. So, dia dipanggil painting the tape sebab pemanipulasi tu dia cat tape, so-called cat tape tu. Dia yang membuat benda tu untuk memanipulasi market. Okay. Okay, macam kat sini dia kata teknik ni dia nak create artificial supply and demand. Okay, apa maksud dia? Zoom in sikit. Okay. Contoh dekat counter ni. So, bagi sesiapa yang tak pernah trade ataupun tak biasa trade, sini adalah queue untuk buy dan sini adalah queue untuk sell. Okay. Macam kita tahu stock market ni adalah bid Maksud dia macam kita bid lah nak beli berapa, nak jual berapa. So, kalau ada yang agree dengan price kita, maka price kita akan match. Okay. So, dekat sini menunjukkan berapa bilangan unit ataupun lot orang nak beli. Dan dekat sini berapa bilangan unit ataupun lot orang nak jual. So, apa maksud dia create artificial supply and demand? So, dia play around dekat numbers dekat sini sama ada dekat buying side ataupun selling side untuk membentuk artificial. Okay, maksud dia bukan nak beli sangat pun ataupun dia bukan nak jual sangat pun. Tapi dia membuat manipulasi agar orang lain ingat dia nak jual ataupun dia nak beli. Okay. So, dia boleh trap traders untuk beli bila dia nak jual ataupun dia boleh trap traders untuk jual bila dia nak beli. Okay. Lepas tu dipanggil dia painting. Okay. Dialah yang so-called create their own demand, which is a false demand. Okay. So, selalunya siapa yang selalu trap dekat sini adalah first intraday trader lah. Intraday trader memang itulah risiko dia sebab one of the method dalam intraday memang orang akan menggunakan market depth ni nak tengok support ataupun resistance. Okay. Itu adalah salah satu cara dalam intraday. Okay. So, benda aktiviti ini, okay, painting the tape ni memang selalu akan trap day traders sebab day traders amat pentingkan queue dekat market depth ni. So, dia tahu apa yang orang nak. So, dia membuat sesuatu agar mengganggu emosi orang tersebut. Faham ke? Saya harap tuan-tuan faham lah apa yang saya cuba sampaikan. So, bukan bermaksud kalau kita tak payah tengok dah. Bukan, no. Kita kena understand apa yang berlaku di sebalik dia. Okay? This is not the right time for me to explain. Cuma apa yang saya nak cakap, diorang menggunakan platform ini untuk memanipulasi market. Okay, faham Okay, Tuan Iz Muhammad, macam mana nak tahu kalau akaun kita disalah guna? Okay. Mungkin first of all, saya pun sebenarnya saya tak pernah check sama ada saya punya akaun disalah guna ke tak. Tapi apa yang saya cakap, saya rasa tuan boleh buat. First, mungkin tengok dekat transaction. Okay. Mungkin ada sedikit transaction yang tuan rasa tuan tak buat pun, tapi dia ada dalam transaction history. Okay. Mungkin benda tu diorang, kalau disalah gunakan, mungkin orang tu dia akan buat secepat yang mungkin supaya tuan dan puan-puan tak sedarlah apa yang berlaku. Cumanya, dari segi charge, memang tak boleh lari. Okay? Memang dia akan charge ke akaun kita. Macam brokerage charge apa semua tu. So, mungkin tuan-tuan boleh check dekat situ. Okay? Kalau ada something unusual yang happen. Okay. Next. Okay. Cara manipulasi seterusnya adalah kita panggil wash trading. Okay? Basuh. Okay? Basuh trade.
Okey. Macam mana wash trade ni? Okey. Buy and sell at the same time. Okey. Orang yang sama ataupun grup yang sama ataupun pihak yang sama, dia beli dan jual dalam waktu yang sama. Dialah pembeli dan dia juga penjual. Okey. For sure entiti ini dia tak akan menggunakan akaun yang sama. Okey. Dia akan guna akaun proxy ataupun dia ada dua akaun ataupun akaun rakan-rakan and something like that. Macam-macam cara dia orang boleh buat. Okey. Tapi cara ni adalah dia buy and sell at the same time. Okey. Contoh dia, maksud dia, contoh harga sini RM1.3, ni RM1.34. So dialah yang jual kat RM1.3 dan dialah beli dekat RM1.34 sebagai contoh. Okey. Okey, kenapa? Okey, kenapa benda ni berlaku? Kenapa mereka menggunakan cara ni? Okey, kenapa dia membeli dan menjual dalam masa yang sama? Okey, dia nak create artificial volume. Okey. Bila ada banyak membeli dan banyak menjual, so transaction tu akan direkodkan di dalam market transaction dan kemudian akan di-reflect dekat chart lah. So, dekat situ, bila mereka jual dan beli pada waktu yang sama, so mereka berjaya create volume. So, trader-trader yang lain akan perasan, okay, counter ni ada volume. Okay, contoh bagi contoh. Okay, contoh counter ni. Okay, saya tak nak beritahu counter mana. Pada 10.39, ada 10 continuous buy transaction. Okay, ada 100k, 27k, 265k. Banyak banyak betul ada transaction yang beli. Okay. So, apa tujuan dia? Dia nak bagi perception yang kononnya shark coming in. Okay, ini selalu orang suka tafsir. Orang suka tafsir bila volume besar masuk, maksud dia so-called jerung masuk. Okay. Actually, kita tak boleh terus tafsir macam tu. Mungkin betul, mungkin tidak. Okay. Kalau betul tu betul lah. Kalau tidak, mereka mungkin menggunakan cara ni, menggunakan cara wash trading, which is dorang sendiri beli, dorang sendiri jual sebab dorang nak create volume. So, dia nak bagi perception yang shark is coming in. So, kalau orang yang trade just berdasarkan volume di market transaction without any other studies, so selalunya akan terperangkap dekat sini. Okay? Sebab tu bila kita nak trade, kita kena tengok the overall picture, kita kena tengok chart, kena tengok market depth and what's not. Okay? Supaya kita dapat membuat conclusion yang secara menyeluruh lah. Okay? Sebab kalau kita tengok dalam satu point of view saja, memang kita akan terperangkap. Okay. So kita tengok counter yang sama tadi. 10.58, nampak? Tiba-tiba sell yang banyak hampir sejuta. Okay? Hampir sejuta. So, dekat sini nak menunjukkan tak bermaksud bila sekali volume masuk banyak, harga akan terus naik. Tidak. So, boleh jadi akan ada orang jual dan boleh jadi dia juga adalah manipulasi. So, the next, mungkin ada yang tertanya-tanya, so adakah bermaksud setiap volume yang banyak adalah manipulation? No. Okay, no. Okay. Bukan itu tujuan saya, maksud saya. Maksud saya, kita perlu berhati-hati. Okay? Bila ada volume yang banyak masuk, so kita tak boleh terus buat conclusion. Okay, ini jerung masuk. Dan kita tak boleh juga buat conclusion, okay, ini manipulasi. No. Okay, both way are wrong. Okay? Kita kena kaji secara menyeluruh. Okay? Sebab tu saya kurang sedikit gemar. Masuk counter hanya berdasarkan volume di market transaction saja. Ni kita panggil market transaction pada siapa yang tak tahu. Okay. So sebab tu kadang-kadang ada orang PM saya, dia screenshot volume banyak, so dia kata, okay, tuan ni jerung dah masuk ke? Okay. So saya akan cakap saya pun tak tahu dan saya takkan terus buat conclusion macam tu. Okay. So another question yang akan coming in. So, tuan, so macam mana kita nak membezakan? Okay, sama ada benda tu adalah jerung ataupun normal transaction ataupun manipulasi. Okay, first of all,
We never know. Okay. Second, kalau kita nak kurangkan risiko kesalahan kita, so macam saya cakap, kita kena tahu the overall market. Okay, macam ni nak tahu overall market. Okay, yang ni memang tuan-tuan dan puan-puan kena study lebih lah kena banyakkan study, okay, banyakkan membaca, okay. Tapi kalau rasa nak short the learning curve, okay, saya sarankan tuan-tuan dan puan just masuk saja kelas berbayar supaya jimat masa, okay. Dan dalam kelas Wyckoff pun kita memang ajar secara menyeluruh nak membaca market tu macam mana, okay. So, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa belum ada duit lagi nak masuk kelas, it's okay. You guys can study by your own, tapi memang agak susah lah sebab banyak effort lah. Kalau tuan-tuan ada effort yang tinggi, insyaAllah boleh. Tapi kalau macam saya orang macam saya, contoh saya pun ada kerja yang lain, okay, nak jimat masa. So, memang saya tak kisah untuk bayar untuk belajar, okay, as long as the value memang worth, okay. So, memang saya rasa tak ada cara lain lah kalau kita nak berjaya dalam saham kecuali kita keep learning. Cuma cara learning tu tuan-tuan dan puan-puan boleh shoot dengan cara masing-masing, okay. Bukan senang nak senang. Okay, so far so good. Okay. The next one, cornering. Okay, kita panggil cornering. Okay, cornering ni hanya boleh dibuat oleh orang yang mempunyai significant power dalam sesuatu counter tu, sesuatu stock. Okay, significant influence. Okay, mungkin power ni, mungkin salah dia punya terms. Significant influence. Okay, jadi influence dalam market tu untuk memanipulasi harga, okay, dan kuantiti. So, maksud dia orang yang macam mana? Orang yang mempunyai share yang banyak dalam sesuatu counter. Okay. So, bila kita ada share yang banyak dalam sesuatu counter, bermaksud majority of the share, contoh kita punya, so, kita boleh senang-senang nak memanipulasi harga, nak gerakkan harga tu macam mana. Sebab kita dah pegang banyak share company tu. Okay. For example, saya bagi contoh nak bagi mudah faham. Contohlah ada satu counter ni, dia punya total share sebagai contoh saja adalah 1 juta. Okay. 1 juta. So, kita dah ada share dalam company tu adalah 80% daripada share, daripada total share. Okay. 80% daripada total share. So, senang tak kita nak main dengan harga? Sangat senang. Sebab kita dah control most of the share. Okay. So, bila kita control most of the share, memang senang kita nak letak kat mana harga tu, nak queue harga tu kat mana, sebab the balance 20%, the balance hanyalah 20% yang orang lain. Okay. Sebagai contoh. So, cornering ni, dia menggunakan kelebihan dia sebagai orang yang mempunyai influence di dalam sesuatu stock untuk membuat sesuatu supaya gain advantage kepada dia lah. Okay. Memberi benefit kepada dia. Okay. Dan contoh famous yang selalu dibuat adalah pump and dump. Okay. Dan satu lagi adalah poop and scoop. Okay. Tapi selalu yang kita biasa dengar adalah pump and dump. Pump and dump ni memang sangat-sangat biasa kita dengar. Poop and scoop pun a part of it actually. Okay. Saya akan tunjukkan apa benda dua ni. Okay. Ini adalah salah satu contoh yang berlaku. Okay. Pump and dump tu maksud dia pump harga sebab dia ada share yang banyak. Betul tak? Dia ada share yang banyak. So, dia boleh je nak naikkan harga tu dengan dia sendiri yang naikkan. So, bila harga makin naik, kebanyakan trader yang I would say kurang berpengetahuan, okay, yang ada yang terikut emosi, nak FOMO, akan rasa boleh naik lagi ni. So, dia akan beli. So, bila dia beli, maka pemegang share yang terbanyak ni dah boleh start jual. Sebab apa dia nak naikkan harga dulu? Kenapa dia tak jual dekat sini? Sebab dia nak jual harga yang tertinggi. Bila harga dah tinggi, maka makin ramai trader yang nak beli. So, maksud dia dah ada demand daripada orang lain. Okay, bila dah ada demand daripada orang lain, dia jual
kepada mereka yang nak beli, lepas tu dia biar. Okay. Bila dia biar, macam saya cakap tadi dia adalah pemegang share yang terbanyak. Okay. Bila dia biar, maksud dia tak ada orang yang akan nak beli lagi selain daripada orang yang baru nak beli tu. Okay. Bila orang yang baru nak beli tu dapat share, dan orang yang memanipulasi pump tu, dia dah dapat duit, betul tak? A certain portion of it dia dapat duit. Okay. Lepas tu dia cancel queue semua dia. Lepas tu tak ada orang nak beli, dan dia akan queue kepada harga yang sangat rendah supaya orang yang dekat atas ni akan ada harga untuk jual, tapi harga jual sangat rendah. Okay. Nak tak nak, orang yang beli dekat atas ni akan jual. Okay. Bila jual dia panggil dump. Jual. Okay, another term kita panggil poop and scoop. Poop and scoop ni dia terbalik kepada pump and dump. Pump and dump push, jual, lepas tu dia biarkan harga jatuh. Poop and scoop ni dia jatuhkan harga sikit, biar orang jual murah, dia beli. Bila dia beli, dia pump balik, dump balik. Lepas tu ni saya tak tahu apa akan berlaku. Akan poop and scoop ke ataupun dia mini pump and dump. Okay, kita tengoklah apa yang akan berlaku. Tapi ini adalah contoh-contoh manipulasi yang berlaku di saham yang agak famous lah berbanding yang lain. Okay? Sebab yang ni kita boleh nampak secara direct apa yang berlaku di dalam chart. Okay? Dan perkara ni boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai influence di dalam sesuatu counter. Okay, the next one. Ada juga certain orang yang dia tak ada position sangat, tapi dia nak cuba corner the market. Okay, so apa dia buat? Okay, apa dia buat? Biasa tak tengok ni. 1 2 kan. Ada orang cakap ini adalah Morse code daripada operator kan. Okay. Allahuaklam, saya pun tak tahu betul ke tak itu adalah Morse code daripada operator. Tapi kalau saya adalah operator, kalau saya adalah Jerong, first, saya tak akan buat Morse code yang terlampau obvious. Okay. Macam terlalu obvious je kalau nak cakap ni Morse code. Mungkin betul, saya tak pasti. Tapi kalau saya tak akan buat Morse code macam ni. Second, benda ni dah tersebar sangat luas. Orang cakap, oh ini adalah Morse code operator. So, kenapa dia nak buat lagi benda macam ni, betul tak? Sebab dah ramai sangat dah cakap benda ni adalah Morse code operator. Which is personally, saya tak berapa agree lah. Okay, tujuan orang buat, ada banyak tujuan kenapa beli satu lot, dua lot lain orang lain lah Cuma kebanyakannya adalah is either nak kekalkan harga, contoh ni adalah 38 sen, ataupun dia nak menunjukkan ada demand tapi tak cukup duit untuk push. So dia beli sikit. So bila orang bila trader yang tak pandai nak baca market depth, tak pandai nak baca transaction history, akan ingat ramainya pembeli pada 38. So dia pun nak ikut. Okay. Sebab apa saya cakap benda ni pun adalah a part of cornering the market? Okay, sebab benda ni memang real berlaku. Saya ada kenalan seorang remiser. Dia pernah bercerita. Okay. Dia mendapat email daripada dia punya broker lah, broker house dia, mengatakan dia mengatakan kepada remiser tu untuk menasihat klien dia supaya tidak melakukan aktiviti yang suspicious. So, which is apa yang klien dia buat? Klien dia buat beli macam ni. Okay? Dia beli 1, 1, 1, 1, 2, 1. Okay. Sebab tu saya cakap, mungkin kita ingat kita boleh play around, kita boleh memanipulasi market, tapi actually pihak authority, pihak SC dah tahu lama dah skill ni. So dan dia orang boleh detect pun actually. Okay, macam case yang saya cerita ni, remiser ni, dia punya broker house dah detect. So dia memberi amaran kepada klien, kepada remiser tu supaya tidak lagi meneruskan aktiviti-aktiviti seperti itu. Okay, sebab nak kata memang nak beli, kenapa perlu beli satu-satu sikit-sikit, okay, which is suspicious. Okay, so itu pun adalah salah satu cara untuk cornering the market.
Okay. So far so good. Okay, saya baca komen sekejap Okay, beli pada harga sama, rupanya dia pun jual harga sama. Very good. Lambung dan lempar, buang dan tadah. Tu bahasa Melayu term yang saya guna. Okay. Tu bahasa Melayu dia Okay, buang dan tadah, lambung dan lempar. Okay, seperti yang Tuan Alwi tulis. Okay. Isi masa lapang beli satu lot. Itulah dia. Okay, Tuan Alwi. Ia berlaku apabila remiser dealer konon menguruskan atau turun tradekan akaun tersebut bagi pihak klien. Yang mana benda ini tidak boleh. Betul Okay. Kita kena tahu. Remiser pun, dealer, mereka pun ada limitation. Okay. Mereka tak boleh buat sesuatu hati pun dengan akaun kita actually. Okay. Yang tu kita kena faham in the first place. Okay. Kita kena tahu lah apa limit remiser ataupun dealer terhadap kita punya akaun. Okay. So basically, in general, mereka tak boleh buat apa-apa dengan account kita without our consent. Okay, itu secara general lah Okay, kalau kita tak suruh mereka buat, mereka tak boleh execute pun benda tu. Okay, itu semua orang kena faham. So kalau tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan perasan something happen in your account without your consent, so meaning that your remiser ataupun your dealer doing something illegal lah, which you guys boleh mungkin report ke SC or report to broker house in the first place lah. Okay. Tuan Faris Kokoro, perception. Betul. Okay. Semua manipulasi ni nak menimbulkan persepsi terhadap traders lain. Okay, yang kelima, insider trading. Okay, insider trading ni saya rasa ramai tahu Insider trading ni, okay, kita tengok apa yang dalam SC define siapa itu insider. Okay, the definition of an insider is very wide to include any person who comes into possession of material non-public information relating to securities. Okay, secara generalnya, sesiapa yang mempunyai informasi yang belum lagi public, kemudian dia trade atau invest berdasarkan informasi itu, secara generalnya dia telah melakukan insider trading. Okay. Kalau kita masuk, kita trade atau kita invest berdasarkan news tu dah public pun, so it's not called as a insider trading. Tapi kalau kita masuk disebabkan kita tahu sesuatu akan berlaku pada company tu, so it's called insider trading. Okay. Okay, kalau kita tengok penalty dia, kalau kat Malaysia boleh kena jail 10 tahun dan juga denda tak kurang dari 1 juta. Okay, tak berbaloi tak berbaloi untuk jadi insider trading. Lepas tu kena tangkap 10 tahun penjara dan denda tak kurang daripada 1 juta. Okay. Dan kadang-kadang itu kalau insider trading yang betul. Kadang-kadang kita dapat info, so called insider info, rupanya tipu, rupanya bukan pun. Okay. Tu another issue. Okay. So sebab tu kalau boleh jangan tak perlu pun nak terlalu fokus kepada insider info. Okay. Just fokus kepada your studies, just fokus kepada chart, fundamental and what's not. So actually itulah cara yang lebih better dan selamat lah dan legal dari sisi undang-undang. Okay. Okay, mungkin ada yang ingat bukannya SC ataupun brokerage house tahu pun kita trade berdasarkan informasi yang kita dah tahu kan. Okay. Tengok ayat dia kat sini. After some time, you would probably have forgotten about the purchase, but don't be surprised that one day the SC might appear at your doorstep and charge you for committing insider trading. Okay. So, nampak yang dia ini dari website SC saya ambil. Dia dapat information daripada company Z. So, insider tu adalah lawyer. Lepas tu dia guna account wife. Ingat dah selamat lah kan? Ingat macam dah so-called berjaya distribute dia punya flow tu supaya tak nampak. Rupanya tak. SC pun dah boleh baca benda ni Kita tengok satu lagi contoh insider trading. Okay. For example, kita tengok director ni dalam meeting, dah tahu
company Q dengan company Y nak merge ataupun joint venture ataupun what's not. So mereka dah tahu. So apa dia buat? Director ni dia nak beli share. So tak nak kena tangkap, dia guna kawan dia punya, okay, kawan dia kata okay, kita untung kita split, okay. Lepas tu bila announcement date, harga naik, okay, harga naik. So director dan kawan untung besar, okay, untung besar. Tiba-tiba kena tangkap. Kalau kena tangkap, bukan director je kena, bukan kawan je kena, dua-dua pun kena, okay. So sama juga macam kes tadi, kalau okay, contoh ni kalau 2 orang, kalau ada lagi satu proxy tu pun kena, okay. Memang tak ada seorang pun akan terlepas dan tak ada seorang pun boleh bagi alasan cakap, oh saya tak tahu. No. So semua orang memang akan kena. So ada info yang lebih detail dalam website Security Commission, so you guys boleh check kalau berminat. So this is one portion of it lah. Saya nak tunjuk dekat sini. Jangan ingat kita ni boleh manipulasi, kita boleh play around with the system dengan menggunakan kawan, menggunakan wife, menggunakan proxy, okay. Actually benda tu memang, cara tu memang Security Commission dah tahu. So jangan gatal-gatal tangan nak buat. Okay, itu adalah type of manipulasi. Okay, the last one. So kita dah belajar manipulasi itu real, kita dah belajar jenis-jenis manipulasi. So apa yang kita nak buat lepas ni, okay? Apa yang kita nak buat? Oops, okay. So sebelum tu ada apa-apa lagi soalan? Okay, saya proceed Lama, dah 9.37. Okay, tak maaf. Boleh saya teruskan? Okay, what to do? Yeah, saya bagi 5 cara, 5 benda lah apa benda yang kita perlu buat lepas kita dah belajar ni. First, don't ever try to do it. Okay, ini adalah first kali paling penting. Jangan cuba-cuba nak memanipulasi market. Okay, first of all, kita tak ada position pun untuk betul-betul berjaya manipulasi, dan kita tak ada duit yang banyak pun untuk betul-betul manipulate, betul tak? So dah lah kita buat nanti tak ada untung besar sangat, tak adalah untung pun, lepas tu kena tangkap, kena denda. So tak worth it. Okay, don't ever try to do it. Okay, tu adalah nasihat saya pertama. Jangan sesekali buat. Okay, yang kedua, understand why you buy the stocks. Okay, so you guys kena faham lah kenapa you guys buy the stock in the first place. Okay, bila you guys faham kenapa you guys beli, so actually you guys will I will say don't care pun apa yang manipulator cuba buat. Okay, so kalau you guys tahu you guys beli, let's say you guys punya trading plan adalah buy at support, saya resistance, contoh bagi mudah. So let's say kalau harga dah below support, so tak perlu pening-pening dia nak manipulasi ke, dia nak main-main ke, so don't bother, just contoh cut loss. Dan bila harga dah naik, dah reach you guys punya take profit level, just take profit. Then apa manipulator nak buat, so just ignore it. Okay, so sebab tu you guys kena faham kenapa you beli stock tersebut. Yang ketiga, trade in stocks that hard to be manipulated. Okay, ni pun salah satu cara. Kalau tak nak pening kepala, so elakkan counter-counter yang senang dimanipulasi. So contoh-contoh counter yang senang dimanipulasi adalah first, super penny stock. Okay, second, counter yang mempunyai share yang rendah. Okay, bila bilangan share yang rendah, maksud dia akan ada satu group ataupun satu individu ataupun satu collective people yang akan ada significant control dekat sesuatu stock market tu. So bila dia ada, macam saya terangkan tadi, bila dia ada significant control, so dia senang sahaja nak manipulasi. So elakkan trade dalam counter-counter tersebut. Okay, dan fokus kepada counter-counter yang lagi bagus lah. Okay, macam Tuan Afif Izzah cakap, warrant yang nak expired, tu pun selalu dimanipulasi. Okay, mungkin ada yang tanya, tapi Tuan, saya tengok baru-baru ni ada orang screenshot counter tu senang manipulasi tapi untung 1000%. Okay,
Itu sekali bolehlah jadi So kita nak tahu kita berjaya ke tak adalah sekonsisten macam mana kita boleh dapat. Okay. Kalau sekali kita dapat 1000%, lepas tu rugi, so buat apa kan? So lebih baik kita ada satu sistem yang maybe untung 10%, 20%, okay? But consistent. So itu adalah lagi bagus. Okay. Saya cepatkan sikit sebab masa pun dah mencemburui. Next one, focus in fundamentally strong stock. Okay, selalunya counter yang fundamental kuat ni jarang dan amat susahlah nak dimanipulasi. Okay, sebab di belakang counter-counter tersebut akan ada market maker yang control. Okay, market maker ni memang wujud. Okay, kalau belajar dalam lebih detail tentang securities, okay, dalam mana-mana negara pun, dalam mana-mana stock exchange pun mesti ada market maker sebab diorang lah yang akan provide liquidity. Okay, kalau tak ada diorang maka tak adalah liquidity dalam stock market. So, counter-counter yang fundamental strong, so selalunya akan dijaga oleh market maker ni daripada dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. So, sebab tu, kalau tak nak pening kepala, cari je counter yang fundamental strong. And the last one, which is paling power, learn about financial behavior and its relation to stock market. Okay. Dalam financial behavior, actually diterangkan, semua sikap manusia ni actually dia dah reflect dalam chart, dalam tape reading, dalam market transaction, okay. Semua ni actually kita boleh baca, okay. Kita boleh baca apa yang dah berlaku dan kita boleh predict what will happen. Okay, maybe not 100% correct, but at least kita boleh minimize kita punya risiko, okay. So, dalam financial behavior pun actually mereka pun includekan dengan orang-orang yang suka memanipulasi, dengan orang-orang yang memang trade secara legal, memang orang-orang yang nak buat duit dekat market secara sah, okay. The collective behavior orang-orang mereka ni di-explain dalam financial behavior, which is dalam Wyckoff method memang terangkan sangat-sangat detail mengenai financial behavior. So siapa yang berminat bolehlah study mengenai Wyckoff. Okay. So, okay. Itu sahaja daripada saya mengenai manipulasi dalam stock market. Okay, saya recap to summarize. Manipulasi memang wujud dalam stock market di seluruh dunia. Ada beberapa type manipulasi dan apa yang kita perlu buat. Dan yang paling penting kita kena ingat, tak bermaksud semua counter yang pernah dimanipulasi itu tak bagus, tak bermaksud broker yang orang broker yang memanipulasi itu menyebabkan broker itu tak bagus. No, okay. Apa yang saya nak highlight kat sini adalah apa yang berlaku di stock market. Okay. Itu saja daripada saya. So, ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okay, saya bagi masa sekejap kalau ada soalan. Okay. Kalau tak ada, okay, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang setia dengan kami di Bursa Chit Chat. Okay, teruskan mendengar sesi kami. Okay, kami sentiasa committed untuk memberikan ilmu-ilmu kepada anda semua supaya kita semua kita semua menjadi well-informed investor. Okay. Itu sahaja daripada saya. Okay, saya minta maaf kalau saya ada salah silap dan kata, ada yang tersinggung ke apa, saya minta maaf. Kita jumpa lagi next time, insyaAllah. Okay, esok market buka, boleh lagi cari duit sehari. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.